Antara soalan yang selalu calon-calon IPG sekarang ni tanya, boleh ke parent hantar waktu nak daftar nanti? Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong, terus menonton video-video saya, teruskan memberi sokongan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teruskan like, share dan subscribe sekiranya video ini memberikan manfaat kepada anda. Share juga kepada orang lain, semoga dapat input ataupun manfaat yang baik bersama. Untuk video kali ini saya akan jawab sedikit beberapa soalan yang selalu saya tengok ataupun selalu ditanya oleh calon-calon IPG sekarang. Yang mana calon-calon sekarang ni tengah sibuk nak melengkapkan borang, tengah sibuk nak cari siapa penjamin, siapa nak isi borang ni, kena ke buat medical check up dan sebagainya kan. Calon-calon IPG tengah sibuk tu, sambil-sambil tu boleh layan video ni sembang-sembang tentang soalan-soalan yang mungkin anda juga tertanya-tanya. Boleh ke buat benda-benda ni dekat IPG? InsyaAllah saya akan jawab berdasarkan beberapa pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya lalui. Antara soalan yang selalu ditanya adalah soalan yang pertama, bolehkah ibu bapa ataupun parent ikut hantar kita masa nak daftar ke IPG nanti? Ini antara soalan yang selalu ditanya lah oleh calon-calon IPG sekarang ni kan. Yalah, sebab daripada kecil sampai umur 17, umur 18 duduk dengan mak ayah kan. Tiba-tiba kita nak masuk ke alam IPT, Institut Pengajian Tinggi ni kan, IPG. Mak ayah mestilah nak hantar, nak tengok anak belajar kat mana, duduk dapat college macam mana, asrama macam mana kan. Mak ayah mesti risau nak tahu anak-anak nak tengok anak-anak nak hantar anak-anak ke tempat pengajian kan, mesti excited. Dan juga kadang-kadang adik-beradik pun nak ikut, nak tengok kakak atau pak abang belajar kat mana kan. Benda-benda ni biasalah, mestilah family-family nak ikut. Lagi-lagi kalau jauh kan, mestilah risau. Duduk di Selangor, tiba-tiba dapat IPG kat Perlis kan, tak pernah lalui kehidupan di Perlis ataupun dapat IPG di Johor dan sebagainya, mesti risau, mesti family nak hantar. Boleh ke tak boleh? Jawapannya, kalau sebelum-sebelum ni memang boleh. Ya, memang boleh ibu bapa hantar pendaftaran, mesti nak bawa barang banyak, baldi, bawa beg, bawa alat-alat keperluan untuk mandi, pakaian, bawa alat-alat untuk belajar, untuk study, beg belajar. Ada yang terus boleh bawa laptop, bawa printer, mesti banyak barang nak angkat. Mestilah perlukan family kan nak tolong. Jadi kalau sebelum-sebelum ni memang boleh ibu bapa untuk ikut semasa hari pendaftaran. Cuma pada tahun 2020 ni kita dilanda pandemik COVID-19 yang mana kita tak tahu apakah SOP yang dikeluarkan oleh pihak IPG atau pihak PISMP. Boleh atau tak boleh? Mungkin boleh, tapi dengan SOP tulis nama, penjarakan, pakai face mask dan sebagainya. Dan mungkin ada kota, mungkin satu family 2 orang saja boleh ikut. Yang mana kita tak tahu. Kalau anda nak tahu lebih tepat, sebelum pendaftaran nanti boleh call ataupun hubungi IPG masing-masing untuk dapatkan kepastian, untuk confirmkan boleh tak boleh parent nak ikut. Kalau IPG kata boleh tapi ada SOP, ikutlah SOP tu. Kalau IPG kata tak boleh, ikutlah arahan tu tak boleh. Tapi apa-apa pun dapatkan kepastian daripada IPG anda sendiri. Sekiranya tak boleh, kena daftar seorang-seorang, sedih kan? Mesti sedih daftar seorang-seorang. Jangan risau. Sebab saya pun daftar IPG seorang-seorang. Mak ayah saya bekerja pada waktu tu. Abang saya hanya drop saya di IPG Teknik Ceras waktu tu. Masih ada IPG Teknik Ceras sebelum berpindah ke MSTEC. 2007 abang saya drop je. Lepas tu saya terkial-kial sendiri. Mana nak pergi ni kan? Mana Dewan, mana HEP. Tapi Alhamdulillah, jangan risau. Adanya JPP ataupun senior-senior anda yang bertugas pada hari kejadian, tanya dengan dia orang nak daftar dekat mana, letak borang kat mana, bawa borang ni ke mana, asrama dekat mana. InsyaAllah mereka akan tunjukkan semua proses tu untuk membantu junior-junior, freshie-freshie yang baru masuk ni. Apa-apa pun, sekali lagi untuk persoalan tadi, dapatkan maklumat terkini daripada IPG anda. Boleh atau tidak boleh? Soalan yang kedua, selalu juga ditanya, boleh ke bawa transport, bawa kenderaan pergi IPG, nak bawa motor, nak bawa kereta? Boleh ke? Jawapannya adalah boleh.
Yang mana setahun-tahun sebelum ini di IPG saya memang boleh membawa kenderaan iaitu motor dan kereta, tetapi ikut syarat yang ditetapkan oleh IPG. Yang pertama, perlu ada lesen. Kalau tak ada lesen nak buat macam mana kan? Yang kedua, daftarkan kenderaan anda di HEP, hal ehwal pelajar, ataupun di asrama, sebab mungkin anda nak parking di asrama. Mungkin prosedur yang ditetapkan oleh setiap IPG itu berbeza. Ada yang daftar dapat stiker, kemudian parking di tempat yang ditentukan. Student jangan masuk tempat lecturer, jangan parking dekat laluan pejalan kaki dan sebagainya. Kalau tak nanti kena claim. Pernah ya, masa kat IPG saya kena claim sebab parking tak mana-mana kan. Jadi ikut prosedur tu. Mungkin IPG membenarkan bawa kenderaan tapi daftar dengan HCP, daftar ikut cara yang betul, dapatkan stiker dan sebagainya, parking ikut cara yang betul untuk keselamatan, menandakan kereta ni adalah kereta student. Tetapi prosedur ataupun proses SOP 2020 mengikut pandemik COVID-19 tertakluk kepada IPG itu sendiri. Sekiranya ada perubahan, tidak membenarkan bawa kenderaan. Apa-apa pun bergantung kepada IPG itu sendiri. Tapi sebelum-sebelum ni memang boleh, tak ada masalah. Yalah, nak memudahkan student juga nak bergerak ke sana ke sini kan. Soalan yang ketiga selalu juga ditanya kan, boleh ke memasak dekat asrama masa dekat IPG nanti? Jawapannya yang mana sebelum-sebelum ni adalah tidak boleh. Sebab untuk menjaga keselamatan bangunan asrama, tidak boleh memasak menggunakan api, tidak boleh memasak menggunakan gas. Sebab keselamatan lah, takut terbakar dan sebagainya kan. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan, ialah bila dah masak ni, kita pun tak tahu proses dia nak membuang sampah basah. Contohnya ayam nanti takut busuk dan sebagainya kan. Menjadi masalah pula. Jadi sebelum-sebelum ni IPG tidak membenarkan masak di asrama. Sebab perkara-perkara ni lah, keselamatan dan sebagainya. Tapi kalau setakat water heater, nak masak Maggi malam-malam, nak buat Nescafe, sebab nak overnight buat assignment last minute kan, setakat water heater tu boleh lah. Nak buat kopi sikit, Milo sikit, bancuh, makan dengan biskut, boleh, tak ada masalah yang tu. Tapi masak dengan gas, ada tong gas, ada dapur, itu sebelum ini pun IPG tidak membenarkan. Kalau risau lapar malam-malam, setiap IPG ada kafe. Order je dekat kafe kan. Tips dia, ambil nombor telefon brother ataupun kakak kafe tu, sebelum turun call. Saya nak turun sekejap lagi, saya nak order nasi bajet atau nasi ekonomi. Nasi telur mata, sup RM2.50 dulu kan. Order, nanti turun terus siap. Jangan risaulah buat makan ni, setiap IPG tu ada kafe kan. Tak payah masak-masak lah. Soalan seterusnya, boleh ke pakai seluar jeans dekat IPG? Ke setiap masa nak pakai baju kemeja, seluar slack, kasut hitam macam cikgu kan? Jawapan dia adalah boleh pakai seluar jeans dan tak boleh pakai seluar jeans, bergantung pada situasi. Okey, situasi macam mana yang saya katakan boleh? Yang pertama adalah situasi untuk program-program santai ataupun apabila kita nak keluar, kita nak pergi jalan-jalan contohnya kan, bukan waktu kuliah. Okey, contohnya daripada IPG kita nak pergi mall, nak cari barang, nak keluar, nak pergi minum-minum, nak pergi tengok wayang dan sebagainya, nak keluar, boleh pakai seluar jeans, tak ada masalah. Contoh dekat IPG N-Stack kan, boring duduk IPG, nak keluar pergi Seremban 2, nak tengok wayang, pakai seluar jeans, tak ada masalah. Itu untuk kita keluar kan. Duduk dekat Ibda, nak pergi Aman Central contoh, nak pergi tengok wayang, boleh pakai seluar jeans, tak ada masalah. Dia bukan macam askar kan. Askar bila kita tengok botak pakai kemeja putih, seluar selek hitam, pakai tie, pergi outing ramai-ramai, kita tahu ini askar kan. Tapi IPG tak. Nak keluar macam tu boleh pakai seluar jeans, tak ada masalah. Tetapi yang tak boleh dia adalah pada situasi untuk pergi kuliah ataupun dengan aktiviti rasmi. Nak pergi kuliah pakai seluar jeans, tak boleh lah macam tu. Nak pergi ceramah ataupun dewan kuliah terlibat dengan program rasmi IPG pakai seluar jeans, itu tak boleh lah. Yang tu ada kod, dress code dia, dress code cikgu lah kan. Kemeja, tie, seluar slack, kasut hitam, kasut bertutup.
Kalau perempuan tu memang baju kurung, yang beragama Islam pakai tudung, tutup aurat. Bukan beragama Islam, ikat rambut ataupun menggunakan skirt panjang dan sebagainya. Itu nak pergi kuliah. Tapi luar kuliah nak pergi jalan-jalan pakai seluar jeans, boleh. Tak ada masalah tu. Soalan sekarang yang selalu juga ditanya, yang tengah sibuk-sibuk buat medical check up kan, perlu ke buat x-ray, perlu ke buat urine untuk medical check up? Jawapan dia adalah perlu. Untuk melengkapkan borang ke pendaftaran ke IPG, korang kena ikut baca betul-betul apa yang diperlukan. Siapa yang layak jadi penjamin, siapa yang boleh menjadi penjamin, apa kriteria yang perlu nak isi borang ni. Dan untuk medical check up perlu ikut segala apa yang ditentukan. Kalau dia tulis perlu buat x-ray, buat x-ray. Sebab nak memastikan kita ni sihat, tak pernah patah dan sebagainya. Contoh kalau kita terlibat dengan waktu aktiviti IPG nanti kan, kena buat BIG contohnya. Kalau nak tahu apa itu BIG, boleh tengok video-video saya sebelum ni, belajar apa dekat IPG, BIG. Contohnya kena buat aktiviti melompat, memanjat dan sebagainya. Ataupun yang ambil option PJ, ada aktiviti berguling dan sebagainya kan. Tiba-tiba kita ada patah, kita tak boleh buat. Itulah evidence, itulah bukti yang kita memang ada patah, tak boleh buat aktiviti itu. Dan kenapa kena buat urine? Nak memastikan calon-calon IPG ni bebas daripada pengambilan bahan-bahan terlarang. Tak payah saya sebutlah bahan apa yang terlarang kan. Nak jadi cikgu, tak payah ambil bahan-bahan macam tu. So nak memastikan clean, nak memastikan urine test tu lepas, kenalah buat. Dan soalan yang selalu ditanya, soalan ni adalah berkaitan dengan confirm ke kita masuk IPG ni, kita akan grad, kita akan lulus, kita akan lepas. Jawapan dia adalah tidak confirm. Sebab ada dulu masa saya zaman-zaman IPG, orang kata masuk IPG, masuk maktab perguruan, senang lah kan. Tak sama macam U, tak sama macam Poli. Sebenarnya anggapan tu salah. Sebab semasa di IPG kita pun ada standard, ada piawaian, ada prosedur yang mana untuk kita lepas kepada naik SEM seterusnya, kita perlu lepas exam. Yang mana lepas exam, baru kita lepas untuk naik ke SEM akan datang. Kalau exam tak lepas, kita akan ambil repeat paper. Sekiranya repeat paper tak lepas, kita ada kemungkinan untuk dibuang ataupun ditamatkan pengajian daripada IPG kerana tak lepas syarat ataupun tak lepas pointer dan sebagainya. Ini untuk menjaga standard supaya yang keluar daripada IPG nanti mesti berkualiti. Jadi pernah ke tak pernah yang gagal? Pernah. Ada beberapa kawan-kawan batch saya yang tak ada rezeki untuk menamatkan pengajian ke IPG kerana exam tak lepas, repeat pun tak lepas, jadi ditamatkan pengajian. Jadi tanggapan yang mengatakan masuk IPG ni senang, confirm lulus, confirm grad, tak betul sebenarnya. Masuk mana-mana IPT pun kena belajar betul-betul. Itulah, tak kisahlah IPG ke U ke Poli ke Matrik ke, masuk je, belajar betul-betul, buat betul-betul. Itu sebenarnya. Dan selain itu juga ada juga masalah-masalah disiplin. Sekiranya kita langgar masalah-masalah disiplin ni, kita akan dikenakan tindakan-tindakan disiplin yang mana mungkin kalau terlalu teruk mungkin menyebabkan boleh ditamatkan pengajian daripada IPG. Jadi perkara ni untuk menjaga kualiti supaya yang keluar daripada IPG menjadi guru nanti adalah yang berkualiti. Jadi confirm ke lulus grad? Tak confirm sebenarnya, bergantung atas peperiksaan kita, kehadiran kita dan disiplin kita. Sekiranya kita lepas semua benda ni, tak ada masalah, boleh grad. Okey, itu sahaja untuk soalan tentang IPG part 1 yang mana saya jawab dulu setakat ini. Ada lagi persoalan-persoalan yang selalu ditanya-tanya oleh calon-calon IPG yang akan saya jawab pada part 2 nanti. Terus tunggu dan nantikan video saya untuk kita sembang santai tentang soalan tentang IPG yang mungkin anda nak tahu. Boleh ke tak boleh buat benda ni IPG? Contohnya, antara soalan yang orang tanya, boleh ke kahwin waktu belajar? Boleh ke kita nak pilih housemate kita? Perlu ke saya bawa printer? Perlu ke saya beli laptop? Dan sebagainya. Banyak lagi persoalan-persoalan yang akan saya jawab dalam part 2 nanti. Terus tunggukan, terus nantikan, saya akan post part 2 nanti. Okey, jadi teruskan like, share dan subscribe. Sekiranya video ni bermanfaat, anda boleh share kepada rakan-rakan anda yang sama-sama dapat IPG ataupun yang dah ada di dalam IPG.
sini-sini anda boleh share, tak ada masalah, berikan manfaat kepada semua, sebarkan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Saya Judan Sembang. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.